Hai murid-murid, selamat kembali ke kelas matematik tahun 1. Hari ini kita akan belajar topik tolak lagi. Okay, sebelum kita mulakan topik tolak lagi, di sini cikgu ulang semula apa itu tolak. Okay, tolak ialah baki, tinggal ataupun beza. Okay, di sini ada dua konsep. Satu ialah beza dan satu lagi ialah baki. Beza maksudnya nilai antara dua kumpulan. Contohnya, Ali mempunyai 10 biji gula-gula, manakala Ahmad mempunyai 5 biji gula-gula. Jadi, berapa beza jumlah gula-gula antara dua orang ni? Ali ada 10, Ahmad ada 5. Jadi, 10 tolak 5 dapat 5. Jadi, 5 adalah nilai antara dua kumpulan. Baki pula ialah nilai yang tinggal apabila nilai asal dikurangkan. Contohnya, Ali ada 10 biji gula-gula. Dia telah makan 5 biji gula-gula. Jadi, berapa gula-gula yang tinggal? Jadi, sama juga 10 tolak 5. Jawapannya 5. 5 tu adalah nilai yang tinggal apabila nilai asal dikurangkan. Jadi, ini adalah perbezaan beza dengan baki. Okey, seterusnya, mari kita tengok. Ini adalah ayat matematik. Dan ini pula adalah dipanggil sebagai bentuk lazim. Jadi, dalam ayat matematik dan bentuk lazim, dia mempunyai simbol tolak dan juga simbol sama dengan. Okey, sekarang, mari kita mengetahui apakah itu pengumpulan semula dalam operasi tolak. Okey. Masa operasi tambah, kita juga telah belajar tentang pengumpulan semula. Apa beza pengumpulan semula tambah dengan tolak? Jadi, bilakah kita perlu menggunakan kaedah pengumpulan semula dalam operasi tolak? Okey, mari kita tengok contoh ni. 13 tolak 6. Jadi, 3 dengan 6. Okey, apabila digit pertama, 3, dinilai tempat sah lebih kecil daripada digit kedua, maka pengumpulan semula perlu dilakukan. 3 kecil berbanding dengan 6. Jadi, pengumpulan semula perlu dilakukan sebab 3 tidak dapat tolak dengan 6. Dia akan dapat nombor yang negatif. Jadi, kita perlu pinjam dari nombor 1. Pinjam nombor dari nilai tempat 10. Jadi, kita potong nombor 1 tu. 1 tolak 1. Jadi, sifar. Lepas tu, kita pinjam 10 ke nilai tempat sah. Jadi, 10 tambah 3 sama dengan 13. 13 tolak 6 dapat jawapan 7. Okey. Akid ada 15 gasing. Dia beri 8 gasing kepada Amar. Berapa gasing akid yang tinggal? Jadi, nombor yang kita dapat di sini ialah 15 dengan 8. Jadi, kita perlu tukarkan penyataan ini kepada ayat matematik terlebih dahulu. Jadi, 15 tolak 8 sama dengan. Jadi, untuk mengira, kita boleh menggunakan gambar. Okay, di sini ada 15 gasing tolak 8. Jadi, kita pangkal 8 gasing. Okay, jadi, berapa yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 15 tolak 8 sama dengan 7. Okay, seterusnya, kita juga boleh gunakan kombinasi nombor. Okay, 15 kita pecahkan kepada 5 dengan 10. Lepas tu, kita guna cara menolak yang lebih senang, iaitu 10 tolak dengan 8. 10 tolak 8 sama dengan 2. Lepas tu 5 ni kita salin balik. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi jawapannya 7. Okay, lagi satu, kita boleh terus menggunakan bentuk lazim untuk mengira. Okay, apabila anda menulis nombor digit ni, anda perlu pastikan semua nombor, semua digit berada di nilai tempat yang betul supaya anda tidak salah mengira. Okey, jadi 5 tolak 8. 5 lebih kecil daripada 8. Jadi dia tidak dapat tolak 8. Jadi kita terpaksa pinjam dari nilai tempat
10. Jadi satu ni kita potong. Jadi 1 tolak 1 jadi sifar. Lepas tu ini dipindah ke nilai tempat sah. Jadi 10 tambah 5 jadi 15. 15 tolak 8, 7. Jadi 15 tolak 8 sama dengan 7. Okey. Soalan yang seterusnya. Tolak 7 daripada 63. Jadi terlebih dahulu kita perlu tulis dalam ayat matematik 63 tolak 7 sama dengan. Okay, lepas tu kita boleh menggunakan blok Diniz untuk mengira. Okey, kita tuliskan juga bentuk lazim. Okay, lepas tu kita lukiskan blok Diniz. Okay, kita lukis 63. Okey, di sini di nilai tempat sah dia nak tolak 7. Tapi sini hanya ada 3 blok Diniz. Blok Diniz sah. Okey, blok sah. Jadi bagaimana kita nak potong? Tak cukup. Jadi kita perlu pinjam daripada blok puluh. Kita ambil satu blok puluh. Kita pecahkan dia kepada 10 blok sah. Okey, jadi di sini hanya tinggal 5 blok puluh dan juga 13 blok sah. Okey, jadi sekarang di sini terdapat 13 blok sah. Jadi kita boleh tolak dengan 7. Okey, kita tolak 7 blok sah. Jadi tinggal 6 blok sah. Okey, jadi 6 ni kita tulis di bawah nilai tempat sah dan 5 ni kita tulis di bawah nilai puluh. Jawapannya 56. Okey. Selain itu kita juga boleh tukarkan nombor ni supaya kita lebih senang untuk menolak. Contohnya, sebab 7 ni susah nak menolak. Jadi kita tambah 3. Jadi kalau nombor belakang tambah 3, depan juga perlu tambah 3. Okey. Jadi 7 jadikan 10. Jadi depan 63 tambah 3 jadi 66. 66 tolak 10 adalah 56. Jadi kalau begini kita dapat tolak dengan lebih cepat. Okey, jawapannya 56. Okey. Seterusnya kita boleh menolak guna bentuk lazim sahaja. 63 tolak 7. Jadi kita buat nilai tempat sah dulu. Jadi kita pinjam 1 daripada 6 ni. Daripada nilai tempat puluh ni. 6 tolak 1 tinggal 5. Okey. 3 ni potong jadi 13. 13 tolak 7 sama dengan 6. Jadi 5 tolak dengan sifar kekal 5. Jadi jawapannya 56. Okey. Contoh yang seterusnya. 50 tolak 24. Okey. Pertama sekali tuliskan ayat matematik. Okey. Seterusnya tuliskan bentuk lazim. Lepas tu kita lukiskan blok Diniz. Jadi ada 5 blok puluh. Sekarang kita nak tolak dengan 24. Kita nak kira sah dahulu. Tapi di sini dia ada blok sah. Jadi kita pecahkan satu blok puluh kepada 10 blok sah. Okey, jadi sekarang kita boleh tolakkan 4. Okey, tolakkan 4 blok sah kat sini. Okey, jadi tinggal 6. Okey, tuliskan 6. Lepas tu sekarang tinggal 4 blok puluh kan. 4 perlu tolak dengan 2. Jadi tolak 2 jadi 2. Jadi jawapannya 26. Okey, selain itu kita juga boleh menggunakan petak 100 untuk mengira. 50 kita bulatkan. Okey, lepas tu kita nak tolak 24. Jadi kita tolak bilang menurun 10 dahulu 2 kali. Jadi 40 30. Okey, lepas tu kita bilang menurun 1 4 kali. 1 2 3 4. Okey, jadi dapat jawapan 26. Okey, jadi sini 10, 20, 21, 22, 23, 24. Jawapannya 26. Okey, selain itu kita juga boleh guna bentuk lazim sahaja untuk mengira. Jadi 50 tolak 2 dengan 24. Jadi sifar tak dapat tolak dengan 4. Jadi kita perlu pinjam 1 daripada nilai tempat puluh.
Jadi kita pinjam dari nombor 5. 5 tolak 1 jadi 4. Okey, jadi sini jadi 10. 10 tolak 4 sama dengan 6. 4 tolak 2 sama dengan 2. Jadi dapat jawapan 26. Okey, contoh yang seterusnya. Kira beza 28 dengan 42. Jadi, yang pertama kita perlu tuliskan ayat matematik. 42 tolak 28 sama dengan. Okay, lepas tu kita tuliskan bentuk lazim. Okay, lepas tu kita kira nilai tempat sah dahulu. Jadi, 2 tak dapat tolak dengan 8. Jadi, kita perlu pinjam dari nilai tempat puluh. Jadi, pinjam daripada 4. 4 tolak 1 tinggal 3. Jadi, nilai tempat sah 2 ni tukar jadi 12. 12 tolak 8 sama dengan 4. Lepas tu, kita kira nilai tempat puluh pula. 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi, jawapannya 14. Okey. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan kombinasi nombor. Okey, 42 kita pecahkan kepada 30 dengan 12. Okey, 28 kita pecahkan kepada 20 dan 8. Okey, lepas tu 30 tolak 20 sama dengan 10. 12 tolak 8 sama dengan 4. Jadi, 42 tolak 28 sama dengan 14. Okey, contoh yang terakhir. 31 tolak berapa sama dengan 25. Okey, untuk kira yang ini, kita boleh gunakan garis nombor. Jadi, kita bulatkan nombor 31. Kita bulatkan nombor 25. Okey, lepas tu kita kira berapa jarak. Berapa nombor yang di tengah mereka. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jawapan dia 6. 31 tolak 6 sama dengan 25. Okey, selain itu, kita juga boleh tukarkan ayat matematik ini kepada 31 tolak 25 sama dengan berapa. Okey, murid-murid ingat, cikgu pernah bagi tahu, okey, untuk operasi tolak, nombor yang depan ni adalah nombor yang paling besar. Kalau nak cari nombor yang tengah dengan jawapan, jadi kita boleh guna tolak. Sebaliknya, kalau nak cari nombor yang paling depan ini, kita perlu tambahkan nombor tengah dengan jawapan. Okay, jadi sekarang kita nak cari nombor yang tengah. Jadi kita boleh kekalkan dengan tolak. Jadi 31 tolak 25. Okey, 1 tidak dapat tolak dengan 5. Jadi kita pinjam 3 dengan 3. Jadi 11 tolak 5 sama dengan 6. 2 tolak 2, ia ada nilai tinggal lagi. Jadi jawapannya 6. Okey, jadi pengumpulan semula akan dilakukan apabila digit pertama di nilai tempat sah lebih kecil berbanding dengan digit kedua. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.